Tuan itu. Kasut dah, tunjuk kasut. Udah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Ada ambil peluang juga di kali ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua. Berhati-hati kepada mereka yang baru ingin pulang dari kampung ke formasi tempat kerja masing-masing. Hati-hati dalam pemanduan. Kalau mengantuk terus tidur tepi jalan dulu. Tidur dulu. Jangan dipaksa diri tu. Kerana minor sleep ni boleh mengundang kecelakaan jalan raya. Tak kena pada diri sendiri. Mungkin boleh mengakibatkan kecelakaan kepada kawan-kawan yang lain. Okey guys, rasanya sudah lama saya Nuah tak upkan kisah-kisah seram yang berkaitan dengan kepolisan. Jadi kali ini kita ada satu cerita yang bagi saya agak rare jugalah. Kejadian yang telah berlaku lebih kurang lama jugalah. Namun baru saja Nuah mendapatkan kisah ini untuk dikongsikan bersama. Jadi untuk makluman kepada semua sekali, nama di sini kita akan hidekan dan juga lokasi kejadian sebenar juga kita akan hidekan juga. Ini demi untuk mengelakkan sebarang fitnah ataupun tuduhan-tuduhan daripada pihak-pihak lain. Juga menjaga nama kita punya penyampai yang berkongsi kisah ini kepada kita. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan cerita yang akan bermula sekarang. Assalamualaikum Noah. Ya, waalaikumsalam. Okey, untuk makluman saya akan baca terus daripada apa yang kisah yang terus disampaikan kepada saya melalui WhatsApp. Saya akan baca terus. Jadi tiadalah ditokok tambah daripada saya. Okey. Okey, kita namakan yang memberikan kisah ni, yang berkongsi kisah ni, nama dia sebagai Rengo. Okey, Rengo. Okey, semoga sihat selalu, insya-Allah, alhamdulillah. Okey, di sini aku ingin kongsikan salah satu kisah misteri yang pernah terjadi semasa aku bertugas mengurus mayat yang telah jatuh dari bangunan. Kisah ini bermula lebih kurang 11 tahun yang lalu. Untuk makluman semua, aku bertugas di sebuah balai polis di utara Malaysia sebagai special round pada waktu itu. Ketika itu masih saja aku bertugas lebih kurang dalam 1 tahun dalam perkhidmatan. Baik. Pada jam lebih kurang 17.00 hours bersamaan dengan jam 5 petang, kami mendapati lebih kurang pada jam 17.00 hours yang bersamaan dengan jam 5 petang, kami mendapat satu panggilan dari satu universiti awam yang terkemuka di negeri tersebut yang menyatakan bahawa satu kejadian iaitu wanita jatuh dari bangunan. Jadi kalau macam kawan-kawan dengar macam bunyi bising-bising sikit tu, minta maaf. Sebab ketika rekod ini dijalankan, saya sedang on di tepi jalan juga ni kan. Jalan juga kat sini kan. Mana yang sempat saya terus rekod lah. Okey, kita teruskan. Ketika itu aku diarahkan. Jadi Rengo ni diarahkan oleh penyelianya untuk respons ke tempat kejadian. Kerana pada masa itu Rengo dia masih lagi berdekatan dengan kawasan tersebut. Jadi tempat penugasan dia dengan tempat kejadian tu tak jauh. Jadi dia dimaklumkan, Rengo bagi tahu terlalu dekat dengan tempat dia. Jadi dia yang paling hampir dia perlulah berada pergi ke
Jam telah menunjukkan angka 2 pagi. Kami telah membawa mayat tersebut ke hospital bagi dilakukan bedah siasat oleh patologi. Apa yang mengejutkan aku ialah aku telah diarahkan untuk mengikuti mayat tersebut di dalam Land Rover bersama dengan seorang lagi anggota yang sama dengan aku. Dan nama dia tu kita letak sebagai Leman. Renggo minta kita letakkan nama dia sebagai Leman. So Leman ni bukan nama yang sebenar. Jadi Noah, okey. Kalau kau toreh muka, ini Renggo tanya pada saya. Okey Noah, kalau kau toreh muka aku ketika itu, aku yakin pasti tiada darah yang keluar kerana takutnya kami berdua. Namun atas nama tanggungjawab, maka kami jalankan tanpa berkata apa-apa. Renggo bagi tahu memang ketika pada kejadian tersebut memang dia orang memang berasa takut sekali lah berasa takut sebab benda ni terlalu ganjil. Tambah pula adalah mereka ni terlibat dengan satu kejadian mengejut yang pertama ketika penugasan mereka. Ialah baru lebih kurang dalam setahun berkhidmat Perjalanan dari tempat kejadian ke hospital mengambil masa lebih kurang 35 minit. Itulah 35 minit yang paling panjang dalam hidup aku. Bayangkan, jam 2 pagi bersama dengan mayat di dalam perjalanan ke hospital. Sesuatu yang tak pernah aku fikirkan semasa di dalam perkhidmatan. Sebelum perjalanan bermula, aku terus pasang surah Yasin sebagai doa iringan kami dan salah satu cara untuk menenangkan jiwa agar kurang rasa takut. Semasa dalam perjalanan, tiba-tiba body bag terbuka dengan sendiri. Leman terus terkejut dan terkumat kamit membaca ayat suci Al-Quran. Namun aku cuba untuk meredakan ketegangan dengan mengatakan mungkin beg tu terbuka sebab kerana aku terfikir bagaimana angin boleh membuka body bag yang masih diikat dengan tali. Bukan satu, malah 3 tali sekaligus. Namun, aku diamkan sahaja agar tidak mendatangkan suasana tegang di dalam Land Rover tersebut. Setelah sampai ke bilik mayat, tiba-tiba leher aku merasa sangat tegang. Bahkan, Leman juga menyatakan bahawa leher dan bahunya sangat berat. Aku tetap positif dan berfikir mungkin akibat terlalu penat dan perut juga lapar. Kami disambut oleh seorang MA yang bertugas di bilik tersebut. Orangnya tua dan dia sangatlah peramah. Entah bagaimana nama gelaran Pak Tua tersebut kami panggil sebagai Undertaker sejak dari dahulu lagi. Jadi ini gelaran kepada Pak Cik tadi MA ni dia seorang yang dah tua jadi orang lama lah. Jadi Renggo ni dimaklumkan memang daripada awal dulu lagi memang gelaran kepada
Wak hanya mengatakan ada orang yang telah menyantet arwah. Ilmunya hitam sekali, kata Wak. Aku terdiam. Wak, tolonglah kami, Wak. Kami ni nak balik jauh ni, Wak. Wak mengatakan jangan terlalu banyak fikir dan minta tolong perlulah kepada Allah. InsyaAllah tiada apa yang akan berlaku. Namun, aku masih tak puas hati. Kenapa kami yang diganggu? Tanya aku kepada Wak. Wak mengatakan tadi waktu kawan datang jumpa mayat, korang buat apa? Aku cuma pasang surah Yasin, Wak. Aku cuma pasang surah Yasin saja, Wak. Waktu nak datang ke sini. Lalu Wak mengatakan mungkin benda tu marah sebab tak dapat ambil mayat tersebut. Dia dimarahkan aku dengan leman. Okey, itu mungkin sebabnya kata yang beg terbuka tadi apa semua. Jadi lepas tu pasang surah Yasin dah makin okey. Mungkin lah kan? Ada kaitan dengan yang awal tadi. Aku terus call Leman bertanyakan tentang dirinya. Leman kata dia tumpah rumah orang lain sebab dia kata ada benda ikut dia. Wak kata jangan bimbang. Semuanya akan baik-baik sahaja kerana kita ada Allah. Encas aku meminta peristiwa ini kita diamkan sahaja agar tidak mendatangkan masalah yang lain. Dan aku bersetuju dengan perkara tersebut. Selesai serah menyerah jenazah kepada ahli waris, kami terus balik ke balai dan hanya balik ke rumah setelah matahari betul-betul naik. Itulah salah satu peristiwa yang ngeri pernah aku lalui. Menurut cerita daripada Wak, arwah ni kena buatan orang dan mengingatkan kami agar urusan jenazah dengan baik walaupun apapun agama dan bangsanya. Okey, itu dia cerita daripada Renggo yang disampaikan kepada kita. Oh, panjang juga kisah dia ni. Jadi yang ikut yang saya faham dia bersembang dengan Renggo ni, student tu adalah wanita. Jadi dia telah disantet dengan ilmu hitam. Banyak benda-benda pelik berlaku di sini. Kalau kita jatuh daripada bangunan dan tiada langsung sebarang titis darah. Jadi mungkin daripada situ keadaan tu menampakkan yang pelik seperti dia telah mati dahulu lebih awal. Namun di sini saya minta maaf, saya terpaksa haidkan nama yang sebenar, lokasi sebenar. Ia ni adalah Universiti Awam di sebelah utara Malaysia. Saya tak boleh nak bagi hint. Kalau saya bagi hint sedikit saja, you all pasti dapat tahu dekat mana. Tapi apapun apa yang ada daripada sini, kita ambil yang baik-baik sahajalah. Cerita pasal santet menyantet ni. Santet menyantet ni. Kadang-kadang kawan-kawan di hadapan ni yang bermuka-muka pun ada. Orang berengki kita tak tahu. Hati sama hitam, hati lain-lain. Jadi apapun, kalau kita yakin apa yang kita buat tu adalah betul, insyaAllah semuanya betul. Apapun tahniah pada Renggo dan juga kawan-kawan lain yang menanggung, memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan profesional. Selain itu, nak bagi tahu jugalah kisah ni kisah lama tau, bukan kisah baru-baru ni. Nanti ada banyak pula spekulasi daripada netizen. Okey. Terima kasih kerana mendengar daripada mula sehingga habis pada cerita ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Kepada yang masih belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loceng notifikasi supaya tidak terlepas dengan cerita-cerita menarik dari kawan-kawan kita yang lain. Kepada kawan-kawan yang ingin men-sharekan kisah-kisah kepada saya, boleh terus emailkan ke email yang akan saya sertakan di description di bawah. Semoga kita mendapat manfaat yang baik daripada asbab kebaikan yang ada daripada cerita ini, insyaAllah. Dan daripada itu, tak ada apa. Semoga kita bertemu lagi di hadapan dengan cerita-cerita yang lagi menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.